Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Azri dan Said untuk memudahkan cerita. Azri dan Said bekerja di sebuah kilang. Perkara ni berlaku dekat kilang tu lah, tempat dia orang bekerja. Dekat kawasan kilang tu, dalam kawasan kilang tu, ada beberapa buah bangunan pentadbiran, tempat pekerja-pekerja pejabat lah bekerja. Dan ada tempat production, tempat pengeluaran. Bangunan pengeluaran ni dia sangat besar, sangat-sangat luas. Ada 2 tingkat dalam bangunan pengeluaran ni. Ada ground floor dan ada 1 tingkat bawah tanah. Tingkat ground floor ni dia walaupun setingkat dekat atas tu, tapi ceiling dia tinggi, dan sangat-sangat luas. Dekat situlah tempat pekerja operator pengeluaran buat kerja. Dan dekat dalam tu juga ada 1 bilik kontrol lah, control room. Dalam tu lah tempat Azri dan Said selalu bekerja. Dekat level bawah tanah pula ditempatkan banyak mesin. Mesin automated. Dia tak perlukan operator pengeluaran lah. Dekat ground floor pun ada juga mesin. Tapi mesin ni dia kena ada operator pengeluaran untuk buat kerja. Kilang tempat Azri dan Said bekerja ni, dia beroperasi selama 24 jam sehari. Bermula jam 7 pagi sampai 7 malam untuk shift siang lah. Dan shift malam pula pukul 7 malam sampai 7 pagi. Dia 12 jam satu shift. Kalau shift siang bermula pada jam 7 pagi sampai 7 malam tu, memang ramai lah bekerja dekat floor tu, dekat ground floor. Operator pengeluaran, lepas tu supervisor, semua ada dekat situ. Itu siang. Kalau malam pula memang tak ada orang kecuali technician sahaja. Azri dan Said ni lah yang bekerja sebagai technician, sebagai juruteknik di bangunan pengeluaran tu. Kebanyakan masa memang Azri dan Said ni akan bertugas seorang diri dalam satu-satu shift tu lah. Kecuali pada hari-hari tertentu, memang jarang sangat lah bekerja 2 orang dalam satu shift. Samalah macam masa perkara ni berlaku. Kerja sebagai seorang technician, juruteknik di bangunan production ni senang aja, katanya Azri. Dia cuma perlu duduk dalam bilik control room tu dan dia cuma perlu monitor lah. Monitor skrin yang menunjukkan prestasi semua mesin yang ada dalam bangunan tu. Pada setiap satu skrin monitor tu dalam bilik kawalan tu, dia ada tunjukkan prestasi ataupun keberkesanan, efisiensi setiap mesin yang ada dalam bangunan tu. Contohlah, mesin satu, keberkesanan dia ataupun performance dia adalah 100%. Maknanya mesin satu ni memang tak ada masalah. Jadi dia punya output tu sama macam mana yang dijadualkan ataupun target yang diletakkan oleh pihak atasan lah. Tapi bila tahap performance ataupun efisiensi mesin satu ni dah turun pada 80% daripada 100% tu, maknanya memang mesin tu ada masalah. Bila ada masalah, dia punya output tu tak samalah macam mana yang dah target pihak admin target. Contoh, kalau mesin satu ni sepatutnya mengeluarkan 10 barang dalam masa sejam, tapi disebabkan dia punya efisiensi tu dah turun kepada 80%, mesin tu hanya mampu mengeluarkan 8 sahaja jumlah barang dalam 1 jam. Jadi masalah dah dekat situ. Masa itulah Azri dan Said ni akan memainkan peranan dia. Salah seorang akan pergi periksa apa yang masalahnya yang membuatkan efisiensi itu menurun, sama ada kerosakan ke ataupun apa ke, dan dia akan pulihkan balik sampailah performance tu naik semula kepada 100%. Minta maaf lah, saya banyak sikit melalut pada peringkat permulaan ni, sebab memang kena terangkan dulu sebelum diceritakan perkara ni. Kejadian ni berlaku pada waktu malam. Masa tu, hari tu, kebetulan Azri dan Said ni bekerja 2 orang dalam satu shift.
tak pastilah jam berapa berlaku perkara ni, tapi malam lah. Seperti biasa, kalau bertugas waktu malam, memang ground floor tu memang tak ada orang langsung. Yang ada hanyalah conveyor belt daripada tingkat ground floor, daripada tingkat bawah tanah, underground, naik ke atas. Jadi nampaklah ada beberapa bahagian ni yang conveyor beltnya berpusing, dan adalah nampak barang-barang yang keluar dan dikumpulkan di satu tempat secara automated. Memang tak ada orang. Azri dan Syed duduk aja dalam control room pada masa tu. Diorang bersembang lah sambil perhatikan monitor, screen monitor. Tiba-tiba nampaklah pada salah satu screen monitor dalam control room tu menunjukkan ada salah satu mesin di tingkat bawah tanah yang ada problem. Kadar efisiensi mesin tu dah turun pada 85% pada masa tu. Jadi masa tu Azri dan Syed ni diorang berpakat lah, Syed turun baiki dan Azri pula duduk dekat control room, tengok monitor tu, pastikan nanti bila dia dah baiki, bila Syed dah baiki dekat bawah, performance ataupun efisiensi mesin tu dah naik semula pada kadar 100%. Jadi masa tu Azri Syed dia ambil lah satu walkie-talkie dan keluar daripada bilik kawalan. Memang kalau nak turun dekat bawah ni, memang kalau nak berkomunikasi dengan orang yang ada di ground floor, memang kena pakai, memang kena guna walkie-talkie. Sebabnya dekat bawah tu memang tak ada langsung coverage handset. Nak call, nak WhatsApp ke memang tak boleh. Jadi sekarang ni Syed pun keluarlah daripada control room tu, turun tangga menuju ke tingkat bawah tanah. Contohlah mesin tadi adalah mesin nombor 23. Dia terus pergi ke mesin nombor 23 di tingkat bawah tanah. Jadi bila Syed dah sampai dekat depan mesin tu, dia periksa lah. Azri pula yang berada di control room, dia berkomunikasi lah, bercakap menggunakan walkie-talkie tu. Macam mana Syed? Mesin tu rosak apa? Kau boleh buat tak seorang? Ke nak aku turun sekali? Syed pun balas lah menggunakan walkie-talkie. Boleh ni, aku boleh buat seorang. Kau bagi aku 20 minit, biar aku baiki dulu benda ni. Syed pun mulalah maintenance. Dia mulalah baiki apa-apa kerosakan tu. Azri pula yang ada di control room ni, dia tengok pada screen monitor tu. Tadi dia punya efisiensi mesin nombor 23 ni 85%. Tapi sekarang ni dah meningkat sikit, naik 86%. Maknanya memang Syed ni buat benda yang betul lah. Kadar efisiensi tu meningkat sikit daripada tadi. Selain daripada tu, adalah Azri dan Syed ni bersembang benda-benda biasa menggunakan walkie-talkie. Adalah Syed ni cakap panas lah dekat bawah ni. Lepas tu dia cakap dia komplain pasal mesin ni lah selalu rosak lah, apa benda lah, macam tu lah lebih kurang. Sedang Azri dan Syed ni bersembang, Azri ada terperasan sesuatu daripada luar. Dekat control room tu, dia dekat depan, dia ada satu cermin. Cermin yang panjang melintang dinding depan tu. Memang daripada cermin tu boleh nampak semualah yang ada di ground floor tu. Macam yang saya cakap tadi, dekat ground floor ni, kalau shift malam, memang tak ada seorang pun pekerja. Memang tak ada siapa-siapa pun dekat ground floor tu. Yang ada hanyalah mesin-mesin yang 70% tak beroperasi, dan hanya ada sikit sahaja benda yang bergerak dekat ground floor tu, iaitu conveyor belt. Benda yang macam escalator tu, tapi dia bukan tangga. Dia macam benda yang mendata. Bila kita letak barang dekat atas, dia akan bergerak. Benda ni akan bergerak daripada bawah, tingkat bawah tanah tu, tempat di mana Syed berada, naik ke tingkat atas. Dan barang-barang ni akan dikumpulkan di satu tempat. Benda tu je yang bergerak. Tiba-tiba Azri ni, dia terperasan ada seorang wanita, seorang perempuan muda. Nampak macam muda lah, tak nampaklah macam makcik-makcik ke apa. Wanita ni, dia bergerak laju. Dia macam berlari daripada satu mesin ke satu mesin, dan terus menuju ke arah belakang yang paling hujung. Jadi Azri dia macam pelik lah, terkejut. Perempuan mana pula ni dah malam-malam macam ni? Jadi Azri, walaupun dia bukan security, tapi dia ada tanggungjawab. Kena pastikan kawasan tu tak ada orang masuk. Sebab memang kawasan larangan lah pada waktu malam. Kalau pekerja sekalipun ada apa-apa urusan ke, dia kena maklumkan dulu pada Azri ataupun pada Syed untuk masuk bangunan tu. Dan of course lah, dekat luar memang kena deal dengan pengawal dulu, baru boleh masuk. Jadi Azri pun keluar daripada control room tu, dia terus pergi menuju ke mana dia nampak perempuan tadi tu berlari.
Azri mula bersuara. Hello, ada siapa-siapa ke dekat situ? Minta maaf, kawasan ni kawasan larangan. Cik tak boleh masuk dalam ni waktu malam. Tapi tak ada sebarang respon. Azri terus berjalan dan sampailah ke mesin yang paling hujung dalam bangunan tu. Azri toleh pula pandang ke arah hujung sebelah lagi, melintang bangunan tu lah. Memang tak ada sesiapa pun dalam bangunan tu. Azri menggaru kepala. Dia berasa pelik. Jadi Azri patah balik lah, nak menuju semula ke control room tu. Baru dia nak patah balik, tiba-tiba Azri ni terdengar satu bunyi. Azri terdengar bunyi suara seorang perempuan bernyanyi. Tapi dia bukan menyanyi macam yang ada lirik ni. Bukan. Dia menyanyi macam ni. Macam tu. Bila dengar macam tu, bulu roma Azri serta-merta meremang. Azri mempercepatkan langkah dia, kembali semula ke control room. Bila Azri masuk aja dalam control room tu, Azri terus terdengar melalui walkie-talkie dia, suara Syed sedang bercakap. Azri, kau pergi kat mana? Macam tu lah lebih kurang. Jadi Azri pun cepat-cepatlah menjawab. Ya, aku ada ni. Lepas tu Syed pula, dia balas, alah kau ni, aku daripada tadi dah cakap, baru nak balas. Lepas tu Azri pun tanyalah, macam mana? Lepas tu Syed jawab, aku dah siap ni, dah siap baiki kat bawah ni. Macam mana? Kau tengoklah dekat monitor tu. Jadi Azri tengok dekat monitor, mesin nombor 23 ni dah berfungsi 100%. Dia punya kadar kecekapan dia, efisiensi dia tu. Jadi Azri bagi tahulah pada Syed, dah okey. Kalau dah boleh naik dah sekarang ni. Jadi Azri masih lagi berdebar masa tu. Dia teringat apa benda yang berlaku tadi. Lebih kurang 2-3 minit lepas tu, nampaklah Syed ni datang, masuk dalam control room. Bila Syed masuk aja dalam control room tu, bilik kawalan tu, Syed tanyalah si Azri ni, aduh kau ni, kau pergi mana? Aku dah lama dah tanya kau daripada tadi. Masa tu lah Azri ni cakap, weh, kau tahu tak tadi, masa aku tak ada tadi tu, aku sebenarnya nampak ada seorang perempuan ni berlari dekat sebelah mesin, dekat atas ni, sampailah ke hujung. Jadi aku kejar lah, dia cerita semua. Lepas tu dia dengar bunyi suara perempuan tu menyanyi, tapi tak nampak perempuan tu dekat mana. Terkejut Syed masa tu. Syed tanyalah, kau ni biar betul. Sebab dia orang berdua ni dah lama kerja dekat sini. Sebelum ni memang tak ada pun terkena benda-benda pelik macam ni. Jadi dia orang bersembang lah masa tu. Tiba-tiba Azri perasan Syed ni dia macam memandang ke arah luar dan dia macam menjenguk-jenguk ke arah atas. Dan tiba-tiba Syed bangun, dia buka pintu control room tu, dia keluar. Azri pun tanya, weh, kau nak pergi mana? Masa tu Syed ni dia ajak Azri keluar. Cuba datang sini sekejap kat aku ni. Azri pun keluar ikut Syed ni. Tiba-tiba Syed ditunjuk ke arah atas. Macam yang saya cakap tadi, ceiling bangunan ni, bangunan production ni, dia tinggi. Walaupun dia hanya ada 2 tingkat saja, ground floor dan underground. Ground floor tu dia punya dia punya bumbung dia tu tinggi dan sangat luas. Dekat hujung bangunan tu, dekat bahagian atas, berhampiran dengan ceiling atas tu, nampak kelihatan ada seorang wanita seolah-olah melekat pada dinding bangunan tu, beristighfar panjang. Azri pada masa tu, astagfirullahalazim, Syed, perempuan ni lah aku nampak tadi. Azri tak ada ceritakan macam mana rupa perempuan ni. Azri boleh cam benda tu adalah perempuan tadi sebab warna dia, warna kain tu sama macam warna kain yang perempuan tu pakai masa dia nampak perempuan tu melintas tadi dekat sebelah mesin. Jadi bila dah nampak benda ni melekat dekat dinding tinggi macam tu, memang sah lah, memang bukan manusia. Jadi apa yang Azri buat? Azri dia keluarkan handset dia dan dia pasangkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia kuatkan volume sampai habis. Memang kuatlah bunyi bacaan ayat suci Al-Quran tu sampai bergema dalam bangunan tu, dalam bangunan production tu. Masa itulah Azri dan Syed dapat tengok dengan mata kepala sendiri. Benda ni sekarang ni dia seolah-olah menggeletar dan nampak macam dia merangkak dekat dinding dan siling bangunan tu di bahagian atas, dan dia terus masuk dalam salah satu lubang angin yang ada dekat atas tu. Azri dan Syed seolah-olah tak percaya apa yang diorang nampak dengan mata kepala diorang sekarang ni.
Dia orang berdua cepat-cepat masuk dalam control room dan duduk diam aja dalam tu, tak cakap apa-apa. Itulah kisah pengalaman yang diceritakan oleh Azri dan Syed yang diorang alami semasa diorang bertugas di sebuah kilang. Jadi technician di kilang tu bertugas pada shift malam. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Dian untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku di rumah Dian sendiri. Dian tinggal di rumah tu bersama dengan mak ayah dia dan seorang adik lelaki. Dia orang tinggal berempat lah di rumah tu. Memang dah lama Dian sekeluarga tinggal di situ, di taman perumahan tu. Keluarga Dian ni, rumah dia bersebelahan, berjiran dengan seorang ahli perubatan tradisional. Senang cerita, orang ni, jiran dia ni memang suami isteri boleh mengubat. Memang ramailah orang datang berubat dekat situ. Ada yang datang dengan masalah saka, ada yang kena sihir, macam-macam hal. Memang dah berbelas tahun macam tu. Keluarga Dian ni pun dah jadi terbiasa dengar bunyi orang menjerit, orang menangis daripada rumah sebelah. Dan kadang-kadang memanglah dia orang sekeluarga ni, Dian sekeluarga terkenalah tempias daripada rumah sebelah tu. Memang kadang-kadang ada gangguan berlaku dekat rumah. Kalau sekadar bunyi orang ketuk pintu, orang memanggil daripada arah luar rumah, memang semua dah pernah kena. Mak ayah Dian, Dian sendiri, adik lelaki Dian, semuanya dah pernah kena. Dan diorang dah tak kisah dah tak heran dah benda-benda ni. Tapi Dian cakap bukannya mudah lah nak berjiran dengan pengamal perubatan ni. Tapi Dian cakap alhamdulillah lah, keluarga dia sendiri, keluarga Dian ni, mak Dian memang sangat rajin mengaji. Dan dalam seminggu tu memang adalah 2-3 hari budak-budak datang belajar mengaji dengan mak Dian. Senang cerita, dia orang sekeluarga ni memang menjagalah ibadah, menjaga agama. Solat tak tinggal, dia orang mengaji. Kalau tak mengaji hari-hari pun memang mengajilah. Dan rumah tu sentiasa adalah bacaan Al-Quran daripada ahli keluarga Dian. Mungkin sebab itulah keluarga Dian ni dilindungi. Benda-benda tak elok tak boleh nak masuk dalam rumah tu. Perkara ni dialami oleh Dian sendiri. Masa perkara ni berlaku, Dian tinggal seorang diri di rumah lebih kurang selama seminggu. Ayah Dian sebenarnya, dia adalah seorang yang sangat sibuk. Dia businessman lah. Memang jarang ada dekat rumah dan jarang sangat cuti. Tapi sekali cuti tu, dia akan ambil cuti yang panjang. 5 hari, 7 hari, 10 hari terus. Setiap kali ambil cuti. Dan setiap kali cuti, memang Dian sekeluarga akan pergi keluar bercuti di mana-mana tempat. Samalah macam semasa perkara ni berlaku. Masa perkara ni berlaku, Dian dia tak boleh nak ikut keluarga dia pergi bercuti. Masa tu keluarga Dian ni, dia pergi bercuti ke satu tempat lah selama seminggu. Memang dia orang dah booking awal-awal. Tapi malangnya Dian tak boleh nak ikut. Sebab pada masa tu Dian baru dapat kerja. Dan dia memang baru dapat kerja ni, dia masih lagi dalam tempoh probation lah, tempoh percubaan. Jadi belum ada lagi cuti tahunan, tak ada lagi, apa pun tak ada lagi. Jadi takkanlah baru masuk kerja nak minta cuti seminggu kan, nak pergi bercuti. Memang tak lulus lah. Jadi terpaksa lah Dian tinggal seorang diri di rumah. Yang pergi bercuti hanyalah mak ayah Dian dan adik lelaki Dian sahaja. Jadi masa tu Dian agak sedih lah, sebab ditinggalkan seorang diri di rumah. Tapi nak buat macam mana kan, demi kerja dia, terpaksa lah dia tinggal seorang diri dekat rumah. Dian bekerja office hour, waktu pejabat macam biasalah, jam 8 pagi sampai 5 petang. Tapi kadang-kadang tu ada juga masanya yang Dian ni perlu stay back, perlu bekerja sampai malam, jam 9 malam, jam 10 malam. Memang adalah masa-masanya. Dan itulah yang berlaku semasa perkara ni terjadi. Perkara ni berlaku pada hari keempat Dian tinggal di rumah tu seorang diri. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga Dian tinggal kat rumah tu seorang diri, tak ada apa-apa yang berlaku. Hari keempat lah, waktu malam, mulalah berlaku benda yang pelik. Malam tu Dian dia balik kerja macam biasa. Masa tu pukul 10 lebih malam lah. Dian naik motor sampai dekat gate depan rumah dia tu, ada pagar besi lah. Dan pagar besi ni dia bukanlah jenis yang macam sekarang ni, jenis yang terbuka secara automatik tu, tak adalah. Dia pakai kunci biasa yang pakai mangga tu daripada luar. Jadi dia letaklah dulu motor dia dekat luar tu, dia tongkat dekat luar, dia turun, dia nak bukalah kunci mangga tu.
Sedang Dian nak buka kunci mangga tu, kunci dia punya pagar depan tu, Dian terperanjat sebab dia terdengar satu bunyi dentuman daripada pagar rumah sebelah. Rumah jiran dia yang pengamal perubatan tradisional ni lah. Bunyi besi berdegang, bunyi kuat macam tu, seolah-olah dilanggar oleh sesuatu. Jadi Dian cepat-cepat toleh pandang ke arah pagar rumah jiran sebelah dia ni. Masa itulah Dian ternampak ada seorang wanita berambut panjang sedang duduk mencangkung dalam kawasan rumah jiran dia, rumah sebelah ni. Perempuan ni duduk mencangkung dalam keadaan menunduk. Dia pegang batang besi pagar depan rumah jiran Dian. Beristighfar Dian masa tu. Astaghfirullahalazim, terkejut aku. Tapi sebenarnya bagi Dian sendiri, pemandangan macam ni, nampak orang yang pelik-pelik macam ni, memang tak berapa asing bagi diri dia dan juga keluarga dia. Sebab maklumlah, dah berbelas tahun dia berjiran dengan ahli pengamal perubatan alternatif ni. Dah macam-macam jenis manusia, macam-macam gelagat yang pelik-pelik yang datang dekat rumah sebelah ni. Jadi kalau setakat nampak ada orang mencangkung, pegang pagar macam tu, dia tak berapa ni lah, tak berapa heran lah. Cuma tadi dia terkejut sahaja. Jadi Dian teruslah nak buka dia punya kunci mangga tadi, kunci pagar tu. Sedang Dian nak buka kunci pagar dia tu, tiba-tiba keluarlah seorang abang ni lah daripada rumah sebelah ni. Dia buka pintu, dia keluar. Dian kenal lah dengan abang ni, pangkat abang lah dengan Dian sebab dia lagi tua. Abang ni keluar daripada rumah, dia terus pergi dekat pagar ni, berhampiran dengan pagar depan dia, tempat di mana perempuan tu pegang pagar. Abang ni tanya Dian, Dian, ada apa Dian? Abang ni ingat Dian yang gegarkan pagar tu, mungkin nak minta bantuan ke apa. Lepas tu Dian pun cakap lah, tak ada bang, bukan saya, tu perempuan tu. Lepas tu abang ni dia tengok lah ke mana arah jari Dian tunjuk. Dian tunjuk ke arah perempuan tadilah, perempuan yang berambut panjang yang pegang batang besi pada pagar depan rumah jiran dia ni. Tapi bila abang ni tengok, dia seolah-olah tak nampak apa-apa pun. Abang ni pelik. Dian tunjuk apa tu? Lepas tu Dian ni masa tu dia dah faham lah, benda tu memang bukan orang sebenarnya. Kalau tak, memang si abang ni akan nampak perempuan tu. Jadi pada masa tu Dian dicuba cover balik. Dia cakap dekat abang ni, tak ada bang. Tadi memang ada seorang perempuan ni datang, dia ketuk pagar ni, dan dia dah berlalu pergi. Jadi abang tak sempat lah nampak dia tadi. Lepas tu abang ni dia senyum lah, dia cakap, gitu, tak apalah, abang masuk dulu. Lepas tu abang ni dia masuk semula dalam rumah. Jantung Dian berdegup kencang masa tu. Dian dia buka pintu pagar dia, dia ambil motor dia, dia bawa masuk ke dalam halaman rumah, ke tempat parking tu, dia tutup balik kunci pagar dan dia terus berlari pergi ke depan pintu, buka pintu rumah. Sepanjang masa Dian buat semua benda ni, dia buka pagar, dia bawa masuk motor, kunci pagar dia semula, perempuan tu masih lagi ada dekat tempat yang sama, duduk mencangkung dekat pagar depan rumah jiran sebelah rumah Dian ni sambil memegang batang besi pagar tu. Dan Dian dah tahu sekarang ni perempuan yang duduk mencangkung dekat depan pagar tu bukan manusia. Dian masuk rumah, dia melangkah masuk, dia berselawat lah, bismillah apa semua, masuk dalam rumah, tutup pintu, kunci pintu. Berdebar-debar jantung Dian pada masa tu sebab dia duduk seorang diri sekarang ni. Bila Dian dah tutup pintu, dah kunci pintu apa semua, Dian buatlah urusan dia macam biasa. Dia pergi mandi, dia solat, lepas tu dia lepak lah di ruang tamu menonton TV. Lebih kurang 10 ke 20 minit lepas tu, kedengaran lah bunyi besi macam tadi. Tapi sekarang ni bunyi besi tu bukannya daripada rumah sebelah, tapi kedengaran daripada rumah Dian sendiri. Pintu pagar dia yang digegarkan sekarang ni. Jadi masa tu Dian dia tak buat apa-apa lah, dia cuba bertenang, dan dia cuba banyakkan bacaan doa-doa dan juga ayat suci Al-Quran yang dia tahu untuk mendinding diri. Dan Alhamdulillah, gangguan hanya setakat tu sahaja. Benda ni memang tak pernah boleh masuk dalam rumah Dian sekeluarga. Bila dah habis seminggu tu, keluarga Dian dah balik semula, Dian ceritakanlah pada ahli keluarga dia. Semua terkejut sebab selama ni diorang tak pernah nampak benda ni secara solid. Macam mana yang Dian nampak, hanya sekadar nampak kelibat-kelibat sahajalah dekat luar, melintas-lintas macam tu, dan bunyi benda ni ketuk pintu macam tu je.
itulah kali pertama yang salah seorang ahli keluarga Dian ni nampak benda tu secara solid daripada rumah sebelah. Itulah kisah pengalaman yang dikongsikan oleh Dian, yang dia alami semasa dia tinggal seorang diri di rumah dia. Untuk kisah ketiga ni, saya akan gunakan nama samaran Ani untuk memudahkan cerita. Ani bekerja menjaga seorang nenek tua di sebuah rumah. Memang Ani ni bekerja memang tinggal dekat situ lah. Lebih kurang macam pembantu rumah. Tapi tugas Ani lebih kepada jaga nenek ni sahaja. Tak ada sangatlah kemas rumah, memasak apa semua, tak ada sangat. Dia hanya jaga nenek tua ni saja. Memang keluarga tu upah dia untuk jaga nenek ni. Nenek yang Ani jaga ni adalah mak kepada majikan dia. Majikan dia pun dah tua dah. Dan mak kepada majikan dia ni lagi-lagi lah tua. Tak tahulah umur berapa, tapi memang dah tak larat sangat lah. Dan nenek ni dia ada penyakit demensia, penyakit macam nyanyuk macam tu. Kata Ani, kerja jaga nenek ni dia bergantung pada nenek tu sendiri. Kadang-kadang mudah, kadang-kadang nenek ni dengar cakap, dan kadang-kadang memang susah sangat-sangat kalau hari yang dia buat perangai tu. Sepanjang menjaga nenek ni, kata Ani, memang macam-macam benda dah nenek ni cakap. Maklumlah orang yang menghidap demensia, menghidap penyakit nyanyuk ni, dan memang kebanyakan masa nenek ni cakap benda-benda yang mengarut, yang tak masuk akal. Kebanyakan benda yang nenek ni cakap, Ani sebenarnya memang tak berapa percayalah, sebab memang mengarut. Sampailah satu hari, perkara ni berlaku pada satu malam. Masa tu majikan dia memang tak ada dekat rumah. Hanya ada Ani dan nenek ni sahaja dekat rumah. Masa tu Ani dan nenek ni berada dalam bilik nenek lah, di tingkat atas. Rumah tu 2 tingkat. Jadi dalam bilik nenek ni ada 2 single bed, tempat tidur yang untuk seorang tidur tu lah. Satu untuk nenek ni dan satu lagi untuk Ani. Sebab memang Ani ni tidur dengan makcik tu, dengan nenek tu dalam rumah tu. Semuanya bermula apabila nenek ni merungut, bercakap, mengadu pada Ani. Ani pada masa tu sedang berbaring atas katil dia. Ani sedang berbaring sambil main handset dia masa tu. Tiba-tiba nenek ni bersuara, "Ani, oh Ani." Ani pun jawab lah, "Ya Nek, ada apa Nek?" "Ani, kau tolonglah aku. Ni dekat bawah ni, dia tendang-tendang lah. Aku tak sukalah macam ni." Perkara macam ni memang dah biasa sebenarnya. Nenek ni memang daripada dulu dah cakap dekat bawah katil dia ada orang, dan orang ni selalu kacau dia tidur. Tapi Ani memang tak percayalah. Samalah dengan malam tu. Jadi Ani pun cakap dekat nenek ni, "Tak adalah Nek, mana ada orang dekat bawah tu." Lepas tu nenek ni dia berkeras, dia cakap, "Ada, dia tendang aku daripada tadi, daripada bawah ni. Kau tolonglah aku." Masa tu Ani dia cakap, dia pujuk lagi nenek, "Tak apa Nek, kejap lagi saya suruh dia keluar." Nenek baring aja. Tiba-tiba terdengarlah satu bunyi dentuman daripada bawah katil nenek ni. Bom, bunyi macam tu. Dan nampak katil tu bergegar. Terperanjat Ani masa tu. "Astaghfirullahalazim. Nenek, apa benda tu Nek?" Lepas tu nenek ni cakap dekat Ani, "Itulah, kau tak percaya cakap aku. Aku dah cakap daripada dulu dah, bawah katil aku ni ada orang." Masa tu Ani dah mula berdebar. Ani mula membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang mana dia tahu. Dia baca Fatihah, dia baca Ayatul Kursi. Masa Ani membaca ni, gegaran katil nenek makin kuat sampai tahap dia punya kedudukan katil tu dah berubah, dah menyengit ke sebelah kiri. Bayangkanlah macam mana kuatnya katil nenek ni bergegar. Akhirnya Ani hentikan bacaan dia. Dan masa tu barulah gegaran katil nenek ni dah berhenti. Masa tu Ani fikir dia nak beranikan diri, dia nak tengok apa benda yang ada dekat bawah katil nenek ni. Tapi bila dia fikir balik, dia tak berani sebenarnya. Dia takut-takut ternampak betul-betul benda tu, dan dia berada dekat dengan katil tu. Jadi Ani buat keputusan, dia nak buka pintu bilik nenek ni, dia nak mengundur keluar. Dah ada dekat luar bilik, barulah dia nak jenguk, tunduk dan jenguk ke bawah, sebab dia tak berani kalau dekat. Tapi masalahnya, katil nenek ni, tilam nenek ni, dia menggunakan cadar yang jenis ada ropol, ada kain dekat tepi tu. Dia bukan macam cadar biasa, macam cadar asrama kan, tak ada ropol apa semua, tak ada kain tambahan dekat tepi.
nenek ni dia menggunakan cadar yang ada ropul, yang ada kain. Sebab nenek ni suruh gunakan cadar macam tu, sebab dia cakap ada orang selalu baring dekat bawah katil dia dan dia selalu nampak orang ni. Orang lain tak pernah nampak, dia je nampak. Jadi sebab itulah anak kepada nenek ni belikan cadar tu. Ani pun pasangkanlah cadar tu. Jadi memang susah nak nampak benda yang ada dekat bawah. Jadi Ani bangun, dia buka pintu dan dia nak keluar. Nenek pun tanya, kau nak pergi mana tu Ani? Ani pun cakap dekat nenek ni, tak apa Nek, saya nak keluar sikit tu je, dekat depan tu je. Saya nak tengok orang yang ada dekat bawah katil nenek. Jadi masa tu Ani mula tunduk ke bawah, tunduk sampai ke lantai, macam kita sujud solat tu. Macam tu lah Ani tunduk. Dan Ani mula tengok, perhatikan betul-betul dekat bawah katil nenek. Masa tu mula-mula tak nampak sebab gelap dan ditambah dengan kain ropul yang ada pada cadar katil nenek ni. Tapi bila diperhatikan betul-betul, Ani terkejut. Nampak ada kaki yang sangat gelap warna dia. Kemudian Ani perhati dekat atas, nampaklah memang ada sekujur tubuh dekat bawah katil nenek, hitam legam warna orang ni, warna lembaga ni. Ani beristighfar masa tu, Astaghfirullahalazim. Betul rupanya apa yang nenek ni cakap selama ni. Jadi Ani bangun, dia masuk semula dalam bilik tu, dia beranikan diri. Dia mula ajak nenek tu, nenek, jomlah kita turun kat bawah. Kita tidur dekat bawah nak. Sebab dekat bawah tu memang ada 2 biji bilik. Rumah tu besar. Dekat tingkat bawah tu, ground floor tu memang ada 2 buah bilik lah yang memang disediakan untuk tetamu. Jadi Ani dia papah lah nenek ni dan dibawa turun tangga dan dia orang tidur dekat bawah malam tu. Sampai sekarang ni Ani masih lagi tak tahu apa benda yang dia nampak tu. Susuk tubuh yang berwarna hitam gelap yang berbaring dekat bawah katil nenek. Itulah kisah pengalaman yang diceritakan oleh Ani yang pernah dia alami semasa dia bekerja menjaga seorang nenek tua. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang ada dekat bawah. Jangan takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.